كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan izinnya dapat kita bersama. Insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung perbincangan di bawah tajuk muraqabah. Tak habis lagi. Tak habis rasanya hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 Al-hadits ats-tsamin عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Hadis yang ke-8 di bawah tajuk muraqabah. Di bawah tajuk muraqabah iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antara tanda eloknya Islam seseorang itu adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna kepadanya. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau dalam kitab asal Imam Tirmizi lah, hadis ini diletak di bawah bab zuhud. Dalam kitab asal Tirmizi duduk di bawah termasuk di bawah bab zuhud, iaitu bab yang menyebutkan tentang orang yang bercakap tentang perkara yang tidak berguna kepadanya. Jadi hadis ini juga terdapat dalam kitab Matan Arba'in, juga susunan Imam Nawawi rahimahullah. Hadis ini mengikut pandangan kebanyakan ulama, salah satu hadis yang menjadi hadis tonggak dalam agama kita, sehingga ulama sebut ini antara 4 hadis yang utama. Dalam banyak-banyak hadis, ini antara satu hadis daripada 4 hadis yang dianggap sebagai hadis yang utama, yang menyentuh berkenaan dengan agama Islam ini. Iaitu seseorang itu kita boleh tengok berdasarkan kepada hadis ini, Nabi sebut kepada kita petanda. Nak tengok antara bukti atau tanda moleknya Islam, baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan perkara yang tidak berguna kepada dia. Mana dia meninggalkan perkara yang tidak berguna kepada dia. Dengan erti kata yang lain, mana sebelum dia buat sesuatu, sebelum dia bercakap, sebelum dia buat sesuatu, dia fikir dulu apakah perkara ini ada kebaikan untuknya, berguna ataupun tidak untuknya. Jadi berdasar pada hadis ini, Nabi kata itu sebagai tanda, satu tanda moleknya Islam seorang. Mana kalau seorang itu banyak sangat buat benda tak molek, ia tidak berguna, bahkan memudarat kepada dia, itu juga menjadi tanda bahawa Islam dia tu tidak berapa bagus, tidak berapa molek. Jadi hak ni Nabi sebut pada kita hadis ni bukan untuk kita menilai seseorang sebenarnya. Boleh juga kita nak guna untuk nilai seseorang, tapi hak ni juga sebagai satu penanda araslah kepada kita. Kita sendiri boleh nilai diri kita. Acap kali dah aku buat sesuatu yang tidak berguna untuk aku. Maka daripada situ kita boleh ambil satu iktibar bahawa Islam kita ni tak berapa molek. Keadaan kita ni dari segi agama kita, Islam tu tak molek, cuma kita tu ada bermasalah. Maka daripada situ kita kena baikilah. Tujuan kita nak tahu dia punya posisi kita dalam agama ni baik ataupun tidak baik adalah dengan maksud untuk kita buat perubahan, nak hijrah, nak ubah dari sudut mana kita ni tak baik. Sebab tanda-tanda tu ada. Sebab tanda-tanda tu ada. Gapo dia tanda ni? Mana acak kali kita buat benda yang akhir sekali kita tengok natijah dia tidak molek.
Jadi kena beringat lah. Kena beringat. Itu sebagai tanda lah. Misalnya kalau dia nak bercakap ke mana, lidah mendahului akal dia. Misal lidah mendahului akal, sepatutnya akal mendahului lidah tu. Sebelum lidah menuturkan apa-apa, sepatutnya akal dulu kena fikir, apa yang aku nak sebut ni ada kebaikan ataupun tidak. Sepatutnya gitulah. Kalau orang Islam ni maknanya dia mikir. Sebabnya risikonya berat sangat. Kerana setengah-setengah ulama kata hadis ni penekanan Nabi sebenarnya adalah dari sudut seseorang itu bila nak bercakap, dia kena fikir ada guna ke tidak. Lepas tu hak kita kata perbuatan lain itu selepas. Sebab hak paling mudah manusia boleh lakukan adalah bercakap. Itu yang paling mudah. Kadang-kadang dengan percakapan seseorang itu boleh merenggangkan hubungan, boleh merosakkan hubungan, boleh merosakkan suasana, banyak perkara lah. Kerana melalui percakapan inilah kita kata saluran percakapan inilah benda yang kita kata sebagai satu wasilah yang paling mudah untuk menimbulkan ketegangan, menimbulkan fitnah dan sebagainya, tanpa menafikan perbuatan-perbuatan yang lahir daripada anggota lain, misalnya tangan, mata, kaki. Tapi mulut ni lah paling mudah sekali, paling mudah untuk menyebabkan seseorang itu rosak agama dia, untuk menyebabkan rosak hubungan silaturahim itu, untuk menimbulkan fitnah, menjatuhkan maruah seorang. Tak adalah lidah lah yang paling berperanan, yang paling berkesan peranan. Sebab tu Nabi sebut mana orang yang jaga lidah dia. Sebab tu banyak sebenarnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang peringatan Nabi, dan juga dalam bentuk larangan. Supaya kita bila kita nak guna lidah kita kena fikir dulu berguna atau tidak. Jadi lagu mana bila tubik, kena fikir. Sehingga dalam hadis Nabi kata kalau kita tidak yakin apa yang kita sebut dia boleh menimbulkan manfaat, falyasmut, maka duduk dia, jangan bercakap. Jangan bercakap. Sebab kalau banyak cakap ni banyaklah salahnya, banyaklah salah. Begitu juga kalau kita perhati ini sebagai iktibar untuk saya sendiri dan sidang pendengar lah, bahawa muka zaman sekarang ni zaman internet. Kita boleh tengok dalam YouTube. Kadang-kadang kita tengok setengah-setengah tu, ini sebagai iktibar kepada kita. Apa yang berlaku pada orang itu bukan kita tak perlu kutub orang lain, dia ada kelebihan masing-masing manusia ni. Cuma kita ambil iktibar kepada kita. Kadang-kadang penceramah sendiri pun kalau bercakap tu terlalu over sangat, terlalu lacak sangat, kita kata dah, kadang-kadang tu dia ada kesalahan, ada tersilap. Sebab tu kena beringatlah. Kadang-kadang dia sentuh tu benda besar, benda besar. Kadang-kadang menyentuh mana jantung agama lain, menyentuh benda-benda yang bersifat larangan-larangan agama. Walaupun agama itu agama yang tidak betul, walaupun perbuatan itu salah, tapi kadang-kadang bila terlalu kita kata syok sangatlah kita bercakap tu dah, kadang-kadang dia boleh tersesat. Sebab tu kena beringat benar. Kena beringatlah. Lebih-lebih lagi zaman sekarang. Sebab maklumat ini contohnya kita kata saya bercakap pada pagi ni dalam ruangan masjid ni lah, tapi sebenarnya maklumat tu dia boleh tersebar dengan cepat dengan sistem komunikasi sekarang, dengan ada saluran-saluran internet dan sebagainya. Jadi lebih lagi lah kita kena berwaspada. Sebab perkara ini dia mudah tersebar. Bila mudah tersebar, maka lebih ditekankan supaya lebih berhati-hati. Hak Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi di zaman ketika maklumat ini hanya tersebar melalui syafatan, melalui kita kata lisan, melalui mulut, melalui lidah. Waktu pun Nabi beringat dah. Apatah sekarang maklumat tersebar bergerak di atas angin. Seperti dalam hadis Nabi sebut, sampai satu zaman mana maklumat ini tersebarnya malah cepat, lebih cepat daripada angin yang bertiup itu. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut gitu. Itu sebagai peringatan. Hadis itu tidak berlaku di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman tabi'in. Zaman kita ada hadis maklumat tersebar. Maknanya setengah-setengah tu dia mengajar ni orang boleh tengok seluruh dunia. Itu semua tu orang panggil teknologi maklumat lah. Jadi lagilah kena beringat, kena beringat. Maknanya kalau tersalah sebut perkara yang kita kata tak betul, maknanya jalan sekelip mata seluruh dunia kita, orang yang memahami bahasa kita. Jadi kena beringat.
Kalau tidak sengaja pun tetap dia akan menimbulkan keburukan. Apatah lagi kalau sengaja, lagilah besar. Kalau sengaja itu, selain daripada maklumat fitnah itu tersebar, selalu tidak bertangguh orang yang bercakap itu, dia akan dapat dosa. Jadi nak betul balik pun kena betul dalam ruangan yang besar juga, dalam skala yang besar juga. Jadi hadis ini sangat besarlah pengertian dia. Mana Nabi, sebab tu setengah-setengah ulama menyebutkan bahawa hadis ini Nabi SAW sebut pada kita, kalau kita nak meletakkan posisi kita dalam agama ni sebagai orang yang sempurna lah, untuk meningkat, mengangkat darjat kita, untuk memberi nilai tambah pada diri seorang, apa yang perlu dia jaga? Mana dia kena banyak berfikir. Dia kena sentiasa fikir, nak buat apa-apa fikir. Lebih-lebih lagi perbuatan yang paling mudah ni bercakap lah, dia kena fikir. Sebab tu setengah-setengah ulama menyebutkan maksud min husni islamil mar'i, hak ini min alamati kamalihi wastiqamat. Ada setengah ulama huraf begitu. Makna min husni islamil mar'i adalah min alamati kamalihi wastiqamati, antara tanda kesempurnaan dan tanda benarnya seseorang itu di dalam agama, dia jaga lidah dia jaga perbuatan dia, supaya tidak tersalah, tidak menggurus orang, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab manusia ni kalau jaga pun dia boleh tersalah, apatah lagi kalau dia tak jaga. Beringat pun boleh tersalah lagi, apatah lagi kalau tidak beringat. Lagi teruklah. Tetapi usaha untuk jaga tu, kalau berlaku juga, insya-Allah mana perkara itu Allah akan maafkan kita. Sebab kita jaga kan? Tapi tersalah juga, berlaku juga. Seperti sahabat Nabi radhiyallahu anhu, jaga, cukup jaga sahabat Nabi. Kerana guru dia tu Nabi sendiri. Tapi boleh tersalah. Siapa perekat, seperti yang kita sebut, siapa perekat melakukan dosa besar, merempuh, terlibat dengan hudud Allah, misalnya zina, ada berlaku sahabat. Bukan satu kes, 3 kes ulama sebut berlaku. Tetapi oleh kerana dia dalam keadaan baik, dia orang yang tinggi kedudukan dia, iman dia tinggi, maka dia bersihkan dosa dia. Dia sanggup sehingga dia dihukum rejam sampai mati. Itu tinggi lah. Itu nak ayatnya orang manusia yang tinggi setahu mana dia tidak boleh, mana dia akan ada melakukan kesilapan. Hatta kesalahan yang besar-besar lah boleh berlaku. Sebab tu dalam agama kita, dia tidak, manusia ni bila dia buat kesalahan, bukanlah kata dia rosak sampai mati hidup dia. Bukan dia tidak ada berguna, tidak berguna langsung dia, tidak. Mana Allah SWT beri peluang kepada manusia nak ubah ni sehingga dia mati. Manusia yang dikira pada khawatim dia adalah hadis Nabi sebut, akhir dia lagu mana? Mana katalah dia berlaku kesalahan, besarlah kesalahan dia, sehingga dia dijatuhkan. Kalau dia pegang jawatan, maka sehingga dia dilucutkan jawatan dia. Kalau dia jadi pemimpin, sehingga dia diminta supaya letak jawatan, besar ni kesalahan dia misalnya. Tetapi kalau benar tu, dia boleh bertaubat sebab dia tak mati lagi. Kiranya khawatim dia, akhir dia lagu mana? Kalau akhir hidup dia tu dalam keadaan dia telah bertaubat daripada kesalahan-kesalahan lalu, kesalahan lepas, maka insya-Allah dia ada kebaikan. Kira akhir. Kalau dia buat lah ni, betul lah salah, tapi janganlah kita hukum dia sampai mati kerana kesalahan dia buat. Allah pun tidak begitu. Allah hukum manusia, tengok dia mati dalam keadaan dia bertaubat ke, mana dosa dia buat sebelum ni, dia hapus dengan cara dia bertaubat, dia hapus dengan cara dia melakukan mukaffiratuz dzunub, dia hapus dengan cara dia melakukan kebaikan-kebaikan. Kerana innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, kerana perkara-perkara baik, amalan-amalan baik yang manusia lakukan ni, dia berupaya menghapuskan kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu. Maksud dari segi bahasa ni orang panggil kamus hadis. Benda-benda ni kita tak jumpa dalam kamus Arab ni. Misalnya tarku malayani, antara tanda eloknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak berguna kepada dia. Apa maksudnya? Ringkas saja ulama sebut, tarku malayani bererti ma la yahtajuhu wala darurata ilaih, iaitu dia meninggalkan sesuatu yang dia tak perlu sebenarnya kepada benda itu, dan tidak ada keperluan yang mendesak kepada sesuatu itu. Dia tidak buat. Dia tidak buat. Okey, kesimpulan hadis ini,
kesimpulan hadis ini. Yang pertama, menjadi kewajipan kepada seseorang untuk memberi tumpuan dalam aktiviti kehidupan dia untuk melakukan kebaikan semasa hidup di atas dunia ini, dan juga dia kena bersedia untuk kebaikan akhirat. Itu kesimpulan yang pertama. Ni maksudnya manusia di sini maksudnya manusia Islam. Bila orang Islam itu menjadi kewajipan dia berdasarkan pada hadis ini yang Nabi nak sebut, yang kita boleh faham daripada hadis ini mengikut disebut oleh ulama, seseorang itu dia kena lebih penumpu, dia fokus dia kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mana setiap apa yang dia buat, dia kena fikir natijah baik itu dunia dan akhirat serentak. Ini orang panggil fikrah Islam. Kalau seseorang itu hanya fikir kebaikan dunia, orang akan iktiraf juga, orang akan bagi penghargaan juga kepada dia. Bila dia buat tu ada kebaikan di dunia, tetapi kadang-kadang setengah-setengah kebaikan dunia tu hanya untuk dunia saja, tidak ada untuk akhirat. Jadi orang Islam ni, orang panggil fikrah Islam, dia mesti fikir ke kebaikan itu dunia dan akhirat serentak bila dia buat sesuatu. Ni orang panggil fikrah Islam. Tak kira lah dia mengaji sekolah Arab ke, dia mengaji mana pun. Kalau mengaji agama pun, kalau tidak mikir lagi, orang tak panggil fikrah Islam walaupun mengaji agama pun. Kita kena betul dia punya pemikiran kita ni. Orang kita ni dia ingatkan orang agama ni orang ngaji sekolah Arab. No. Tidak gitu. Tidak gitu. Sebab tu ulama mau peringatkan kita, dia kata kadang-kadang orang panggil orang agama ni kalau kena penyakit cinta gila pada dunia, dia lebih teruk daripada orang dunia kadang-kadang. Sebab fikrah ni benda lain. Fikrah maknanya cara berfikir, cara menilai sesuatu, dia berlandaskan agama. Kadang-kadang dia tidak ngaji secara formal dalam bab agama, tapi dia faham. Kalau ngaji agama pun tak faham, tak faham segi fikrah tu, tak jadi apa juga. Sehingga ada kita kedengaran, seorang ni lah suami lah, dia silap faham, biasanya tidak ngaji aliran agama, lepas tu dia ada kesedaran, maka dia kata dia nak nikah, nak cari ustazah lah. Misal sebab apa dalam kepala dia, ustazah mesti dia maknanya lebih baik daripada orang lain. Dia letak gitu, maksud dia tu molek. Maksud dia tu molek. Maka dia nikah dengan ustazah. Bila nikah dengan ustazah tu, dia tengok perangai tu teruk, tidak fikrah Islam. Akhir sekali dia kata orang dia berakhir dengan perceraian lah. Dia kata aku tak secari dah selepasnya orang ngaji agama, orang panggil ustazah. Tak apa, dok dah tu, tak betul dah tu. Banyak benda-benda tak betul. Cara hidup dalam cara hidup, maknanya cara hidup isteri dia panggil ustazah tu tidak membantu dia untuk dia mana jadi seorang yang baik dalam agama. Mana perangai orang panggil secara akhlak, secara praktikal kehidupan sebenar tu tidak seperti mana yang dia faham. Dia ingat orang agama juga mesti ikut agama ni. Jadi benda-benda gitu dia tidak mesti ada. Itu bergantung pada orang pula tu, bergantung pada individu pula tu, dasar pada dia faham. Orang ni manusia ni, kehidupan dia secara praktikal, secara realiti tu, dia berkait dengan asuhan dia, berkait dengan tarbiyah keluarga. Tu ni. Jangan maknanya tidak semestilah bila orang itu sekolah agama maka dia pun jadi baik selalu. Supaya bila orang itu ngapa Quran maka dia jadi baik selalu. Tak. Tu suku tu. Sebab tu dia ilmu suku, tarbiyah tu suku, benda yang berbeza. Hak tarbiyah tu sebenarnya kadang-kadang lebih payah lagi. Ngaji ni bila pandai Allah boleh ingat belaka fakta-fakta itu. Puasa boleh lulus cemerlang belaka. Tapi apakah akhlak juga cemerlang? Itu kena tengok keadaan. Kena tengok. Kena tengok banyak perkara lah. Yang kedua, Muslim yang sebenar, dia mesti meletakkan pemikiran dia dalam ruangan berfikir yang betul. Apa maksud ruangan berfikir yang betul? Mana dia sentiasa memikirkan perkara yang bermanfaat untuk dia dan untuk umat ini. Dalam masa yang sama, dia juga sentiasa memikirkan ada ataupun tidak ada
pada setiap perbuatan dia itu risiko, sama ada dalam agama dia ataupun dalam kehidupan dia. Dia kena fikir ada jadi tak molek. Maknanya dalam hadis ni Nabi nak mengajar kita setiap apa yang kita buat ni kita dahulukan akal. Akal yang telah kita kata akal dalam acuan agama, bukan semata-mata akal. Akal orang Islam ni yang diasuh, yang diberi nilai dengan ajaran-ajaran agama. Akal itu sendiri dia molek dah akal. Sebenarnya akal manusia ni sebenarnya Allah beri satu keupayaan kepada akal menentukan baik dan buruk secara akli ya. Sebab tu kita tengok orang tidak Islam pun dia ada nilai baik tu. Dia benci kepada pembohongan, dia benci pada pendustaan, dia benci kepada fitnah, dia benci kepada kekotoran. Akal manusia tu dia ada dah potensi-potensi baik sudah tersedia ada. Cuma dia jadi lengkap bila dia letak pula, dicampur pula dengan maklumat-maklumat agama, dibui acuan agama, maka dia jadi lebih baik. Akal manusia sebenarnya dia sudah boleh menilai, ada nilai dah sebenarnya. Tetapi kalau tidak dicampur pula dengan ulumul wahyi, dengan ilmu wahyu, ilmu agama, maka dia hanya kekal kebaikan itu untuk dunia je lah. Akal manusia dia tak boleh fikir sampai ke hari akhirat. Akal manusia boleh mikir dunia akhirat ni kalau disebut oleh Nabi dan Rasul. Maklumat itu disebut oleh Nabi dan Rasul. Katakanlah kita kata dah, seperti yang berlaku pada ajaran-ajaran salah. Dia cuba nak memikir, dia cuba nak buat satu gagasan ajaran yang bukan bersifat dunia. Dia cuba nak memikir bahawa ada lagi kehidupan lain selain pada dunia ni. Cuba tengok jadi lagu mana. Pemikiran itu kalau tidak dilandaskan kepada agama, macam-macam lah jadi. Misalnya kita kata ajaran salah. Kalau kita ambil Hindu ya, kita ambil, kalau kita baca kita buku Hindu buku tentang ajaran Hindu, dia cuba nak memikirkan konsep luar daripada konsep dunia, orang panggil konsep hidup selepas mati ni. Cuba tengok apa yang jadi dengan gagasan itu. Tu kita kata tanasuh, fahaman tanasuh itu antara usul akidah dia. Reincarnation kita kata dah. Mana kehidupan, maknanya selepas mati ni dah ada lagi satu kehidupan lain. Tetapi oleh kerana benda tu tidak dibimbing oleh ulumul wahyi, ilmu wahyu, akhir sekalinya lagu mana dia kata manusia ni bila mati, tubuh zahir dia ni akan hancur, ruh dia tu tidak hancur, ruh dia tu akan masuk meresap dalam makhluk-makhluk lain. Itulah maksud hari akhirat, hari bangkit. Jadi masuk tu tengok keadaan lah. Kalau seseorang itu semasa hidup dia orang baik, maka ruh dia tak akan meresap masuk dalam makhluk yang mulia. Misalnya kijang, masuk dalam kijang, masuk dalam burung merpati. Tapi kalau ruh dia tu masuk dia jahat, maka Allah hukum dia bila selepas dia mati, ruh dia tu masuk dalam binatang-binatang yang hina. Misalnya jadi katak, jadi bewok. Orang Kelantan ni kalau dia nak guna bahasa kasar, dia panggil bewok kabuk. Bewok kabuk tu dah bewok kabuk pula. Maknanya bewok je hina. Di kalangan bewok pun ada juga orang hina kali. Para bewok je sebenarnya. Tak tahulah orang Kelantan ni apa maksud dia tu dah. Bewok kabuk kita dengar apa pelik. Tapi biasanya kalau kita perhati orang Kelantan dia bila dia kecek gitu, dia nak ayak ni benda ni teruk. Teruk lah, dah bewok kabuk pula. Dia wisipak pula tu. Teruk lah. Maknanya hina lah. Tu konsep dia. Maknanya kalau kita nak biarkan, kita nak serah pada akal manusia, dia nak mikir akhirat, macam-macam jadi, tak teratur. Pasal tu seperti ahli misalnya dah Tosi ambil hak agama, akhir sekali buat rajaah. Rajaah tu ulama kita kata inilah konsep hidup selepas mati. Rajaah tak serius hukum. Mana ada berlaku kebangkitan selepas mati. Syarat rajaah ni dia kena mati dulu. Jadi begitu. Tapi kita ni tak. Kita umat Islam ni konsep tu kita ulama kita tak boleh sebut. Bab benda-benda ghaibiyat, benda-benda akhirat ni dia panggil ilmu tawakkuf. Ilmu tauqifiyah dia panggil. Di dalam agama kita ni ada benda yang kita boleh fikir. Benda kita boleh fikir. Kita boleh buat kajian. Hak ni dari masa ke semasa sentiasa ada penemuan-penemuan baru. Dia ada satu lagi ilmu dia panggil ilmu tauqifiyah dalam istilah agama. Ilmu tauqifiyah ni, ilmu ni dia tidak berkembang. Misalnya ilmu tentang hari kiamat, tak boleh kita nak tambah-tambah, tak boleh. Kita mesti sebut hanya sekadar yang ada dalam nas.
Dan kita tahu sikit ke banyak ke semuanya berdasar pada nas. Hak ni dia tidak boleh kita nak kembal. Nak kita kata ada penemuan baru pula tentang alam akhirat ini. Tak boleh. Tak boleh. Hak ni dia panggil ilmu tauqifiyah. Sekatu je. Bukan juga bab pahala, bab gapo ndak. Boleh pahala, bab kelebihan. Hak tu ilmu tauqifiyah. Kita tahu daripada hadis-hadis Nabi. Nak kata benda ni lebih, dia tak boleh semata-mata kita berasa benda ni lebih. Tak boleh. Dia mesti ada usul, ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lebak dosa kepala. Sebab tu kalau kita ngaji ulama kata hak ni tak boleh, hak ni ruangan ni manusia tak boleh campur tangan. Hak ni hak Allah. Nabi pun ada beberapa kaum Nabi tak boleh campur tangan. Bab hidayah tak boleh. Nabi pun tak boleh campur tangan tu. Itu memang mutlak Allah SWT. Saya biasa buat contoh mana Nabi naknya Abu Talib termasuk Islam lah. Nak tentu nak sebab Abu Talib yang antara keluarga dia yang banyak membantu dia. Banyak membantu. Mama Nabi cukup terdesaklah kira-kira ni. Suka menan Nabi sekiranya pok saudara dia ni masuk mengucap 2 kalimah syahadat. Sebab tu dalam hadis Nabi sentiasa mana kaunseling, sentiasa berbincang, sentiasa dakwah pok saudara dia Abu Talib. Dekat nak mati pun berebut lagi. Dengan apa ni Abu Lahab tu. Kan dalam riwayat Abu Lahab tu tepi Nabi dah. Nabi kata qul la ilaha illallah. Katalah pocik la ilaha illallah, saya akan berhujjah di hadapan Allah. Abu Lahab kata takkan mu nak tinggal ajaran nenek moyang. Mu ni ketua kena beringat sikit. Hak ni 10 kali nyalik kiri ni pula. Begitulah tarik menarik berlaku. Dan Nabi memang Nabi sedih lah bila pak saudara dia berdasar pada riwayat sahih Abu Talib ni mati dalam keadaan tidak mengucap. Sedih sungguh lah Nabi sebagai anak saudara, kerana pak saudara ni banyak membantu dia. Kalau Abu Lahab tidak Islam tu iyalah tidak rasa belah mana bukan tidak. Tapi Abu Talib, tapi Nabi tak lewat apa. Kerja Nabinya sudah dibataskan oleh Allah sekadar menyampaikan maklumat. Untuk seorang itu terima hidayah, itu kerja Allah SWT. Nabi pun tak boleh satu. Itu bukan bidang kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam kena tahu, kita nak minta tolong dengan manusia pun dia ada kaedah dia. Ruang mana yang kita boleh tolong, bab apa dia yang kita boleh minta tolong dengan manusia. Ada juga mana ruang-ruang yang tidak boleh kita minta tolong dengan manusia. Kalau kita minta juga, maka kita telah menceroboh hududullah, had-had yang telah dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena ingatlah benda-benda kita kena. Jadi perkara itu semua kita boleh tahu melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Nabi ni nak puji seseorang pun dia ada batas dia. Mana Nabi letak dia setakat ni boleh, lepas pada tu tak boleh. Kita kena tahu ni kalau kita puji lebih-lebih dia boleh menyebabkan rosak kita dan rosak orang. Sekarang ni macam-macam berlaku ya. Jadi kena beringatlah hati-hati. Dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita satu peringatan, iaitu wa alla yatataffalun nas bi syu'uni ghairi. Mana seseorang itu dia tidak boleh, tidak usahlah dia campur urusan orang lain. Jangan kita nak campur urusan orang lain. Asasnya begitu. Walaupun setengah-setengah keadaan kita boleh juga, Nabi suruh campur juga. Misalnya amar ma'ruf nahi munkar ya. Sebenarnya hak tu tidak urusan orang lain, itu urusan agama tu. Ni urusan orang lain. Jangan. Ini kita boleh fahamlah maksud tu. Yang terakhir, faedah yang terakhir, antara bukti sempurnanya kedudukan seseorang dalam agama tu, dia memikirkan setiap perbuatan dia memikirkan nilai positif dan nilai negatif yang ada. Tu yang terakhir. Hak tu yang paling besar sekali ya. Mana dalam hadis ni Nabi nak mengajar kita setiap perbuatan yang kita buat, kita kena fikir nilai tu. Nilai tu sama ada positif atau negatif. Tu kena fikir. Tu kau. Jadi maknanya Nabi ni mengajar manusia kesempurnaan. Sentiasa memberi
nilai dalam diri manusia supaya ada. Orang panggil nilai tambah. Kena fikir sama. Yang mana kalau kita nak sebut lagi, Nabi mengajar manusia ni supaya hidup dia tu ada anjakan. Fikir, kalau kita baik dah ni, bagaimana nak supaya meningkatkan kualiti kita. Tu Nabi fikir. Nabi ni maju cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup Nabi ni sangat maju. Sebab tu masa saya belajar hadis dulu, mana tu guru saya sudah Islam ni sebenarnya Nabi ajar ni paling maju, kemuncak nilai Nabi ajar. Kemuncak nilai. Kalau orang panggil nilai, kalau ni kan manusia menghadapi krisis nilai. Krisis nilai. Maknanya penilaian itu berbeza-beza. Orang agama nilai lagi. Orang barat nilai lagi. Misalnya kalau kita baca buku ni noyaknya orang barat. Orang barat ni kalau nilai estetika lah, salah satu bidang falsafah, nilai estetika. Ilmu jamal dia panggil. Salah satu cabar daripada ilmu falsafah. Kalau orang ngaji falsafah Islam dia ada tu. Orang tu faham benar tu. Okay, saya sebut sebelum ni, ada satu kelompok manusia di Nusantara kita, dia memberi nilai kepada perempuan cantik itu tak ada gigi depan. Bagi dia itu ada nilai estetik. Ada gitu. Jadi anak-anak dara sebelum kahwin mesti dipatahkan gigi depan sana ya, gigi 2 putung. Hak tempat penting tu. Orang ngaji tajwid tak ada tu masalah. Sebab angin tu tubik tu bukan tubik sikit. Dia tubik segun ni dalam angin. Bila tak ada ni. Sana ya dia panggil 2 gigi depan, okey. Jadi dia patah. Saya tengok dalam siaran TV lah, dalam TV. Lepas tu kita pun cek dalam internet, jual semua. Dia patah gigi. Jadi anak-anak dara ni patah tak ada gigi depan. Dia anggap tu comel masyarakat dia. Kita kelih tak ada kamu. Setengah orang tak ada gigi depan, seminggu tak tubik rumah. Cuti ngajar. Nak terhati sejak gigi palsu. Malu nak tak ada gigi depan ni, tak ada gigi belakang. Boleh kira orang tak nampak. Tapi setengah tu tak ada tu comel. Lepas tu ada setengah tu comel tu kok mana. Maka dia bersih. Sekeping kau sana. Bila dekat nak nikah baru buat. Dekat tekak ada bersedekah. Dekat tekak jinjai tidak lagu tu. Macam-macam lah manusia ni. Kalau kita nak sebut lagi kat orang barat ni, semua boleh tengok dalam internet. Misalnya perempuan orang barat menganggap kecantikan itu benda yang wajib ditunjuk pada orang. Falsafah dia. Sebab tu dia tunjuk habis tu. Pakar sikit-sikit je. Tunjuk. Jadi kalau tak tunjuk, tak ada lah nilai estetik tu. Macam mana orang nak kata comel dah tak nampak. Siapa tunjuk habis? Tunjuk habis. Tanya okey. Bahkan dia berbangga pula, ni comel. Dia bui ni lah, apa comel. Dia interview pula. Kalau dia jaga makan ni, orang pakar lah. Jadi bagi dia itulah tamadun. Itulah kemajuan dia mana. Tengok nilai Islam tu. Islam itulah comel ni. Tetapi dengan ada kaedah-kaedah yang dikira sebagai menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagi Islamnya, misalnya kalau kata bab aurat ni semua peringkat ada bab aurat. Dengan ayah pun ada aurat lagi. Seorang perempuan tu mana dengan ayah dia pun dia ada aurat. Makna aurat dia tak boleh minta ke ayah dia ada. Akan nak tunjuk pula kata dalam agama kita. Sama-sama perempuan pun ada. Semua tu ada berlaku dalam kitab-kitab fiqh sebut. Sama lelaki pun ada. Sebab apa? Sebab manusia ni dia tak boleh. Sebab dia manusia. Dia bukan binatang. Kalau binatang memang dia tidak ada hak hidup dia. Tapi manusia dia ada batas dia. Dia ada batas. Jadi umat Islam ni dia kena pergi hak. Nilai kita ni terletak pada sejauh mana kita ikut dan tidak ikut perintah Allah SWT. Itu nilai. Baik, hadis yang ke-9, hadis yang terakhir di bawah tajuk muraqabah. Mana dalam tajuk muraqabah ni Imam An-Nawawi rahimahullah mengemukakan kepada kita 9 hadis. Walaupun banyak lagi hadis-hadis lain, banyak lagi, tapi ni 9 hadis. Kira-kiranya mengikut pandangan Imam Nawawi, dia kata pada dah sebenarnya kalau untuk manusia ni memahami makna muraqabah itu, kira-kiranya sudah cukup dah. Al-hadis at-tasi' an Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu. Rawahu Abu Daud wa ghairu. Diriwayatkan daripada Umar, yakni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak boleh ditanya seseorang itu, seorang lelaki lah maksudnya, seorang suami itu, fima, sebab apa daraba imra'atahu, ia memukul isterinya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga orang lain, ulama-ulama lain. Hadis ini dalam kitab asal Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud letak hadis ini di bawah babun nikah, kitabun nikah. Bukan bab, kitabun nikah. Kitabun nikah ni maknanya segala segala fakta yang berkaitan dengan nikah tu duduk di bawah tajuk tu. Kitab ni maknanya tajuk besar, tajuk paling besar. Dalam bahasa Arab ni kitab ini bukan dia banyak makna kitab ini. Kitab boleh dengan makna surat, kitab boleh dengan makna buku, kitab boleh dengan makna tajuk. Kalau tajuk besar, dia panggil kitab. Hak bab tu kita kata BAB tu, bab tu hak tu tajuk hak kecil sikit daripada kitab. Misalnya tajuk besar an-nikah, dia panggil kitabun nikah. Di bawah tajuk nikah tu babun fi darbin nisa, bab tentang memukul perempuan, yakni isteri. Jadi Imam Abu Daud meletakkan hadis ini di bawah tajuk darbun nisa, memukul isteri. Boleh ke? Setara mana boleh? Tu kena tahulah. Ada ke Nabi pukul isteri dengan kayu 2-3 misalnya? Ada ke tak? Guna ikat pinggang ke misalnya? Nyapu suara lah apa ke misalnya tak? Kena tengoklah hadis tu. Kau lagu mana Nabi? Patut manusia ni kalau jenis pukul isteri ni, manusia jenis setara mana dalam nilai agama? Ada belakang lah sebut dalam kitab Abu Daud. Kena tengoklah. Jadi hadis ni, manakala ada orang pukul isteri dia tu, Nabi tak boleh tanya apa dia pukul isteri dia tu. Apa begitu hati-hati? Tak boleh. Berat lagi. Kalau faham secara mendasar gitu, nyanyi gitu. Lepas tu patah ayah hak tina tu tak kelis saja, tak boleh. Nabi tak boleh tanya. Biarnya pukul pergi. Cuba kalau cedera kita iklan ni tu yang lagu tu maksud. Kena faham molek ni. Hadis ni bermaksud gini. Pertama sekali kita tengok ulama faham seperti Imam Nawawi. Apa je tak di bawah tajuk muraqabah tu, kenapa? Kalau kita klik kita nampak sikit rabuk tu kaitan dengan muraqabah tu. Muraqabah ni salah satu makna muraqabah ni. Salah satu makna muraqabah ini makna kita nak supaya bila seseorang itu dia buat kesalahan misalnya dah. Makna salah satu makna termasuk di bawah dia punya erti muraqabah ni, bila seorang itu buat kesalahan, dia kena tutup kesalahan dia. Bila orang lain buat kesalahan, kita kena tutup kesalahan dia. Tutup kesalahan, menyembunyikan kesalahan, bukan bermakna tidak ada hak kita panggil ad-dinun nasihat. Tidak makna tiada konsep amar ma'ruf nahi munkar, bukan bermakna itu. Kita tengok orang buat salah, kita tidak boleh hebahkan, tidak boleh hebohkan, tapi kita kena usaha supaya dia tu bertaubat dan sebagainya. Amar ma'ruf nahi munkar tetap berjalan. Tetapi mendedahkan kesalahan orang itu kesalahan lain. Jadi dalam konteks itu sebenarnya kita tengok dia pukul isteri dia, apa yang tidak boleh tanya tu apa? Nabi tak boleh tanya depan-depan lah. Misalnya dia pukul kita apa? Bila kita nampak, mana boleh jadi dia pukul isteri tu dalam keadaan terbuka. Bila kita tanya seseorang tu ketika dia pukul isteri dia tu dalam keadaan nak marah tu. Begitu juga isteri, kita tanya kenapa suami kamu pukul kamu. Masa tu kita tanya, bahaya tak boleh. Sebab kalau tanya masa tu, dia akan keluar habis segala keburukan isteri. Sebab lelaki ni ketika nak marah, kita manusia kan lemah. Dia nak tengah marah, ketika dia marah ke isteri dia, kita tanya apa marah. Masa tu habis. Dia cerita habis. Yang mana kalau dalam keadaan dia sejuk, lepas makan nasi, lepas minum air teh, dia tak rayak, dia tak akan cerita. Atau kalau dia cerita pun dia tapis parut tu. Tapi kalau ketika dia marah tu, kita tanya dia, acuk rayak ke apa? Dia rayak habis. Siapa kita kata pada tu? Tak kena raya. Sebab manusia ni ketika marah tu, dalam hadis-hadis lain, dia tertutup dah nilai-nilai baik tu kadang-kadang. Sebab tu hakim ketika dia sombak tu dah, ketika dia demam sakit kepala, tak boleh duit cuti lah tu. Apa bahaya tu waktu tu saya tu. Tak hidup tengah semua. Tak hidup tengah pening kepala. Buat keputusan. Banyak perkara hilang pertimbangan manusia tu. Tak boleh. Tu tengok Nabi cudik Nabi. Sebab
kalau bila kata pukul ni dah, mesti dia bermula daripada marah. Tak ada orang dia kata tak ada lah perasaan marah tiba-tiba nak pukul. Tak ada berlaku gitu. Jadi kesilapan kita nak tanya seorang suami ni, kita ambil hak Zahir ni. Tanya seorang suami yang sedang pukul isteri dia. Pukul lah ke mana tu bak lain lah. Kesilapan kita masa tu kita tanya. Maka perbuatan kita tu menyebabkan terdedah keaiban isteri yang tak sepatutnya didedahkan. Boleh berlaku lagu tu. Padahal isteri tu dah, mana-mana isteri pun dia bukan maksum. Dia akan ada kesalahan tu. Tak satu ayat lah perempuan tu baik setara mana, lelaki tu baik setara mana. Cuba tanya isteri dia pula, lelaki dia nak perangai lagu mana. Tanya dia duduk marah. Tanya dia marah. Sebab tu kalau pergi pejabat qadi, bukan tengok nampak berapi tu dah, nampak nak tu biar asap tu kalau dia kata gini lah, kita bincang semula pula. Tu kalau dia cerita lagi ni, jangan kau nampak nak mau kau dia pergi tanya, tu biar habis. Kalau benda tak sepatut. Sebab nak cerai tak perlu sebut semua. Untuk berlaku perceraian, untuk buat alasan nak cerai, tak perlulah sebut semua perkara, tak perlu. Tak perlu. Tapi kalau dalam keadaan tu dia tidak terkawal. Dalam suasana ni suami tidak terkawal dia punya pemikiran dia, bahayalah. Siapa sebut kadang-kadang benda yang tak sepatut sebut pun jadi sebut, jadi menyebabkan aib. Kadang-kadang perempuan ni kalau cerai pula, kalau ada kesalahan pun dia bertaubat. Tapi kalau orang tahu dah benda-benda hak berkait dengan seks pula, tersebar meluah. Enggak bila orang balas ni ramai orang mari sama begitu. Dan manusia ni memang suka time tu. Gitulah cara hidup manusia ni. Kalau kita tengok orang belum mengutul lah, no. Ketika mana manusia paling suka? Ketika jatuh mutu tu. Waktu kalau celak betul-betul mata dah. Maksud itu biasa kelih-kelih dah sih. Tapi bila accident, no. Bila berlaku accident dalam litar tu, situ manusia paling seronok tengok. Ya kawan tu yang mati. No, situ manusia akan bagi perhatian. Rasa manusia tu begitu. Jadi kena beringatlah dia kan. Begitu juga mana sini Nabi nak mengajar kita supaya kita kena jaga. Termasuk dalam kesimpulan hadis lah, saya sebut kesimpulan hadis yang pertama. Berdasar kepada hadis ini, termasuk di bawah muraqabah, seseorang itu mesti menjaga rahsia yang berlaku di antara suami isteri. Talih dia kena jaga. Sama ada suami isteri itu sendiri ataupun orang lain, dia kena jaga. Sebab ini maklumat benda-benda tak baik ini yang berlaku pada seseorang bukanlah menyebabkan dia tidak baik sampai mati, tidak. Benda tu kadang-kadang berlaku sekali yang berlaku. Setengah orang tu keburukan berlaku tu sekali. Sebab tu kalau kita tengok hadirat dalam agama kita, mana ulama-ulama kita dulu walaupun hidup 500 tahun dulu ke, pemikiran dia lain ulama kita. Misalnya ada satu masalah. Bagaimana seorang perempuan? Sebut perempuan ni kerana dia lah yang ketara risikonya. Kalau lelaki melakukan zina, tak ada risiko belah mana dari segi sendiri. Tapi kalau perempuan, dia lebih lagi sensitif. Sebab dia melibatkan zuriat dia sendiri. Tapi lelaki tak. Lelaki ni walaupun zina, supaya hukum dia ni lelaki perempuan, tetapi kesan dia lebih pada perempuan. Semua perkara tu orang maklum lah. Semua perempuan, bila dia, kalau lelaki lah kita kata, bila dia melakukan zina, dah na'udzubillah lah berlaku pada kita, kita minta berlindung. Orang tak besar dia teruna, dia tak nikah lagi, dia teruna. Tu ya, sekat tu ya lelaki. Lepas tu tak ada pun nak cek dia, kira-kira ni payah nak cek ni, datang ni teruna lagi. Kau duda dah. Sebab duda ni istilah dia kena nikah. Dia walaupun dia berzina 4 kali sehari pun, duk anak teruna situ lah dia tu. Nah, kalau pergi pejabat agama kata ada rekod dia nikah, tak anak teruna walaupun dia tu 4 kali sehari berzina, na'udzubillah. Tapi kalau perempuan tidak begitu. Dia Allah buat perempuan pun kalau dia tahu suami dia pernah melakukan zina pun, tidaklah separah lelaki yang tahu isteri dia tu rupanya, misalnya ni pernah ada berlaku ni, ada berlaku di Kelantan gitu. Perempuan ni bosia, tiba-tiba bila umur 20 lebih tu dia menyesal, dia pergi duk pondok nikah, lepas tu jadi molek dia, perempuan jadi molek. Isah molek pakar, kita kata menutup aurat, lepas tu berkahwin pula lelaki ustaz.
Macam mana boleh pecah rahsia ketika muda dia tu, ketika dia remaja tu, belasan tahun tu, dia pernah jadi bosya. Pecah cerita. Pada anak tu silap itu saya sebut tu 4 orang atau 6 orang dah boleh anak. Lama dalam nikahnya. Tiba-tiba bocor rahsia, kata dia ni pernah bosya. Bosya ni kat pelacur lah. Lagu mana perasaan? Tak boleh duduk. Suami tak boleh duduk. Nak bersama isteri teringat lalu benda tu. Macam mana tu benda? Tu perlu seorang suami yang jiwa besar. Kita pun tak tahu boleh hadapi ke tidak tu. Dalam situasi tu kecek sedap laka dia ada tak? Sabarlah dah boleh kecek laka. Tapi kalau kena situasi lagu tu lagu mana? Ni sebab tu zina dia boleh merosok ke kadang-kadang semua mati, rosok hidup seorang. Itulah benarnya. Kalau dia ni 4 orang dah suami. Tapi melalui cara nikah yang sah. Mana 4 orang lelaki yang meniduri tapi dengan cara berkahwin. Suami tak berasa apa. Tak berasa apa. Kawan ni yang kelima dah ni lelaki dia ni. Suami tu tidak berasa jejek perempuan. Tapi kalau dia tahu, misalnya tahu 20 orang dah orang meniduri dia. Faham tu 20 orang je. Tak kita tahu. Ataupun kita tahu, na'udzubillah, itu memang masalah. Akhir sekali berakhir dengan perceraian. Cerai. Padahal dia tahu isteri dia tu baik tu, tapi dia teringat. Inilah sebab tu Islam kita tengok dia mengharaikan benda. Sebab benda ni berat. Sebab manusia ni dia ingat, dia ada memori. Itu bahaya tu. Bukan sebab kambing kita ni. Manusia dia ingat. Boleh jadi dia teringat ni, tapi tak ada dia ingat pula. Tu bahaya manusia tu. Itulah hadiah-hadiah. Sebab tu masalah seks ini dia masalah yang paling sensitif dalam hidup manusia. Sebab tu Islam mengharamkan. Tutup ruang sehingga wasilah itu pun diharamkan. Wala taqrabuz zina. Mana wasilah yang boleh menghampir pada zina juga jadi haram. Dosa besar. Itulah benda ni. Jadi benda ni mana teruklah. Sebab tu apa saya nak sebutnya dalam fiqh. Katakanlah ni berkait dengan hal kita nak bincang ni. Seorang perempuan tu katakanlah dia pernah terlanjur. Lepas tu dia pun bertaubat. Bila dia nak nikah, situ timbul masalah. Apakah perlu dia maklum kepada bakal suami dia, kata saya ni ketika saya umur 15 tahun saya telah terlanjur. Apa hukum sebut gitu? Ulama kita sebut mana benda tu tak wajib dia cerita. Tapi kalau dia nak cerita pun tak ada masalah. Tapi dia kena tanggung risiko tu. Kalau tak cerita pun tak apa. Tidak dikira berdosa dia tu. Jangan kita kata nak beli kereta kena cerita. Kalau ada kereta ni jenis kereta belah ke, jenis kereta kerak, tu kereta ni orang. Jangan kiyah dengan kereta. Tu kiyah Ma'al Farid, tu kiyah benda yang tak sama tu. Kereta tak ada perasaan. Ni orang ni. Tu email pula tu. Ustaz pula tu lelaki dia tu. Orang ngajar agama. Keluarga dia ni orang yang cukup dihormati. Benda-benda gitu. Tak wajib. Sebab apa? Sebab apa kita ada? Sebab Islam ni dia letak manusia ni bila dia melakukan kesalahan, tak boleh kita hukum dia sampai mati. Tak boleh. Maknanya kalau kita memaksa dia cerita, itu satu hukumnya kepada dia. Siapa dia tu nak kau dia cerita? Kena jadi bini nombor 4 pun orang was-was lagi. Kalau nombor 4 mungkin lah. Boleh. Kalau orang tahu dia, tapi orang tahu dia baik, mungkin setengah-setengah. Tapi nak buat bini nombor 1, nengkal lah. Berapa banyak kali jemaah juga mesyuarat tu. Kalau nak letak bini nombor 1, apa tu? Sensitif jiwa manusia. Kita kena sebab tu kalau kita perhati setiap larangan agama tu memang risiko dia besar tu. Kesan dia pada kehidupan, kejiwaan manusia itu. Kena beringat dia adalah. Sebab tu lah ni Usimna ni kita kalau tak tahu tak usim. Sebab saya masuk kursus 3 hari ni, pendedahan kursus 3 hari. Pendedahan kita benar HIV, tajuk HIV. Tapi dia dedah semua sebab yang berlaku HIV, apa kita kata fenomena-fenomena yang menyebabkan berlakunya HIV, AIDS dan sebagainya. Dia sebut statistik anak remaja peringkat sekolah menengah, peringkat sekolah rendah pun sudah berlaku. Jadi benda-benda ni sangat bahaya lah. Sehingga perempuan ni, sehingga ada disebut orang hanya mudahnya berlaku zina tu
Minta maaf lah saya sebut. Ayatnya fenomena untuk supaya kita sentiasa berdoa, supaya anak buah kita, anak kita, keluarga kita, Allah SWT jaga supaya tidak terbabas lah, tidak tergelincir dalam benda-benda. Budak-budak dalam kelas pun mana melakukan zina dengan cara lagu mana? Misalnya waktu rehat, dah orang lain tu dia pakat 4-5 orang, baru pasangnya masing-masing secara grup. Pakai tanpa buat pakai ya sekolah. Kalau bahasa mudah bahasa itu juga, mana buat spender saja. Dia buat dalam kelas. Enggak 2-3 minit siap. Enggak rehat setengah jam. Benda tu berlaku. Ya kita tak boleh nak fikir benda tu berlaku. Tak ada dah dalam semua dalam gapo itu tu bagai lagu tu lama dah berlaku ni bagai agak-agak tepat gitu ya. Maknanya tanpa pecah pakaian gitu ya. Maknanya benda ni apa maksud sih? Nak ayatnya benda ni berlaku berleluasa. Berlaku secara mudah-mudah. Gak engeh ya bagi budak-budak. Bagi dia bagai tu bagai terang gitu ya. Tu benda tu berlaku. Benda tu berlaku. Misalnya dibaca tahun lepas, tahun lepas. Seorang cikgu disiplin. Cikgu tu lelaki lah. Jadi isteri dia tu, dia kenal dengan isteri saya. Dia cerita nikah berlaku. Saya malas sebut lah, di Kelantan kita, di daerah Baca lah. Soalan pun saya kenal, cuma saya sebut secara umum. Ni terkejut kita. Pelajar perempuan dia jenis. Dia ajak lelaki sama-sama dia jenis. Lakukan hubungan beberapa orang. Sebut di situ ni perempuan 2, lakinya 5. Jadi bila dia buat benda tu dalam bilik air, budak ni kan dia kecek lah sama dia ni. Siapa? Jadi siapa? Maklumat tu siapa pada pengawal? Pengawal report cikgu. Enggak cikgu ni kalau zaman dulu orang tak cara lah mana benda tu tak pernah berlaku. Tapi benda lah ni report tu jadi serius lah ni. Moga bagai berlaku. Kejut cikgu. Tak ada cikgu tanggungjawab ke tak ni. Cikgu syok lah ni bila berlaku lagi. Mana benda diambil sebagai kes yang serius. Mu tahu bagaimana? Awak tahu bagaimana? Panggil seorang-seorang. Memang mengaku. Sehingga disebutnya, macam mana kamu melakukan zina? Kalau kita nak sebut bahasa tu kata gamak lah. Tapi dia royaknya dia buat dalam keadaan macam nak laki tu. Bila guru disiplin tekan tu nak boleh mengaku lah ke mana? Bawa polis. Mari takut budak tengok polis ni. Aku selalu ngaku panggil perempuan pengaku. Nak pasal ibu bapa. Siapa guru lah kita pun jerit. Muka dia pada anak tina juga dia tu. Di Kelantan gitu. Pengaruh apa ni? Pengaruh internet. Pengaruh internet. Alah kata-kata lah ni kita dah sibuk komputer jangan letak dalam bilik letak ruangan. Tak, telefon lah ni. Komputer tu tinggal ramai. Lah ni smartphone. Dah telefon pun nak sama-sama buku ke telefon lah ni. No. Sport TV dah. Lepas tu kena ada internet. Kat internet mu lima ya. Lepas tu tak boleh. Teruk aja. Payah. Ini menjadi satu cabar daripada ibu bapa nak jaga. Payah tu. Enggak budak-budak cilik pada orang tua. Liar pada orang tua budak-budak lain. Dia kata memang hati-hati. Budak dia jenel dia mikir lemah gitu. Saya ingat 7 tahun lepas ni pengalaman saya. Nak ayatnya benda-benda lagi. Nak jaga lagu mana? Nak muraqabah. Muraqabah ni mana dia ada makna jaga tu. Payah dia. Pernah saya masa saya buka kelas qiraati lah dulu, masa saya belajar lama dah lah. Masa tu internet dah. Saya pernah tangkap pelajar duk mengaji Quran sekolah rendah ni. Jual gambar 50 sen sekeping. Dia pering dalam pering di rumah dia internet. Gambar okey. Dia jual awak nego 50 sen sekeping. Saya tangkap pula tu. Kata ni ambil gambar mana? Dia kata menurut tak suka kita tekan-tekan. Dia ajak kawan tu jual. Sekelah di premis saya. Kita kata suruh panggil bapa dia. Kata kak kena aku ingatlah sikit. Macam mana boleh jadi lagu ni? Senyap bapa dia mari. Kata kena bagi perhatian lah anak ni. Minta bagi perhatian. Ni berat ni. Siapa boleh jadi setengah orang tu tengok saya ni jual. Dia pering saya A4 tu boleh naik. Dia pering dia kerak. Dia gambar dia boleh buat nak berapa kopi dalam sahih A4 dia boleh buat naik keping, lapar keping, halu-halu. Gak untung lah dia nya. Dah boleh 3 ya sahih A4 tu. Dah boleh naik keping dia pering dia bagi. Gambar buat. No, misalnya. Dahsyat dia. Gak dulu lah ni lah.
Lah ni pakai hatam melalui WhatsApp gitu, you know. Oh dahsyat, ya, hidup kena beringat. Yang kedua, kesimpulan yang kedua lah. Mana tidak Nabi larang tanya. Tidak, Nabi kata tidak sepatutnya seseorang itu tanya lelaki, suami itu sebab apa dia pukul isteri dia. Kerana pertanyaan itu boleh menyebabkan pertama sekali dia jadi malu, memalukan isteri dia. Dan boleh jadi memalukan suami dia. Malu macam mana? Malu apa? Dah mau cerita. Sebab tu saya kata seorang suami itu kadang-kadang ketika dia marah tu kita tanya dia akan cerita. 2-3 hari selepas tu ketika dia reda kemarahan dia, Allah menyesal dia. Tak ada apa lah dia kata. Dia royak habis. Gak masa tu isteri dia tu masih isteri dia lagi. Dia tak cerah. Dia royak tu benar lebih-lebih. Dia akan malu. Sebab apa? Sebab isteri ni pakaian kepada suami tu. Suami tu pakaian kepada isteri. Maknanya di sebalik pakaian tu huduh sangat kalau gitu kulitnya. Tu bandingannya begitulah. Suami tu malu. So tak hari dah masjid, pergi masjid lain lepas ni. Sebab dia tanya tu email misalnya. Dia pun tu email pun apa yang tanya. Dia marah tu email. Padahal tu email tanya aja. Dia mengoyak. Sebab apa? Sebab tu Nabi tak beri. Sebab manusia ni dia tak boleh berfikir dengan waras ketika dia marah tu. Sebab tu jangan kita tanya. Kadang-kadang orang ni dia cerdik, dia ambil kesempatan tanya masa tu. Sebab tanya orang lain tahu ya. Tanya masa tu. Tak boleh aja. Tengok Nabi ajar. Ni akhlak. Jadi kalau kita buat gitu, maka kita sudah melanggar, sudah menceroboh maruah isteri, maruah suami, maruah rumah tangga orang. Sedangkan bab rumah tangga ni, kalau kita pergi rumah orang, kita dalam hadis Nabi sebut, jangan kalau pintu rumah dia terbuka, kita wisalah, jangan kena paling lain. Assalamualaikum kita paling, walaupun kita nampak jendela dia terbuka, pintu jangan tengok. Sebab kalau kita tengok pada dalam rumah, seolah-olah kita sudah masuk tanpa izin dalam rumah dia. Walaupun kita tubuh duduk luar, mata kita. Dalam hadis Abu Daud ada sebut gitu. Mana perbuatan itu dosa. Sebab datang rumah ni macam-macam lah. Isteri tak tutup aurat, anak tutup, biasa itu rumah. Tak boleh. Begitulah hadirat. Perkara yang seterusnya lah. Di bawah hadis ni yang kita boleh ambil sebagai pengajarannya. Seperti yang saya sebut tadi lah, bila kita tanya suami ataupun isteri ketika dia marah, ini berkait dengan perbalan suami isteri. Pada waktu tu kalau kita tanya, maka masing-masing itu dia akan jawab dengan jawapan yang tidak sepatut. Misalnya, ni guru saya cerita lah, ni berat ni. Bapa kat dia balas apa? Tak misalnya. Kalau dia sebut hak tak sepatut sebut, dia sebut. Dia kata napuk gagah, napuk jatuh. Dia sebut. Ni sebut masalah seks pula. Dia kata sepuluh putih beliau mandi je, dia kata. Kalau budak-budak tak faham tu, sepuluh putih beliau mandi je, dia kata. Tu kau faham kali. Putih begitu, mula tak faham juga. Dia tu. Guru saya cerita ni kias orang dulu lah, nak ayat hak jatuh napuk buah besar. Rupanya ketika atas katil tak ada 2 lekuk. Bila balas tu bagi-bagi lagi. Padahal lelaki tu duduk tengah usaha dah tu, nak baiki kelemahan diri tu. Tapi isteri ni bila nak marah tubik belaka. Tubik mula tu. Malu lepas tu kahwin tu tak jadi suami dia, tak malu dia. Jadi benar-benar lagu tu tak boleh ya. Baik. Antara faedah pengajaran yang seterusnya daripada hadis ni, mana pukul isteri ni dia ada 2 konsep dia. Dia panggil pukul lit ta'dib, darbul lit ta'dib, darbul lit ta'zib. Dia ada 2. Dalam Islam ni mana boleh sebagai suami, sebagai ketua rumah tu, dia boleh pukul isteri dia sekiranya perlulah, sekiranya sampai haknya dia. Tak boleh pukul tak terlalu, tapi pukul dalam bentuk ta'dib untuk mendisiplinkan, bukan untuk ta'zib, bukan pukul untuk menganiaya dia, tidak. Misalnya pukul guna ikat pinggang, tak boleh, itu zalim tu. Tak boleh. Kalau nyakup baju lah tu mana? Sebab tu setengah-setengah Tok Guru dia kata pukul dengan nyakup baju tu maknanya biar dia terasa. Tu ya, sekadar tu ya. Kena ingat, untuk ta'dib bukan untuk ta'zib. Boleh ada, tetapi
benda tu tidak dibuka luah dalam agama kita. Tidak dibuka luah. Taklih maknanya kita pukul siapa peringkat menyebabkan dia luka, ataupun taklih siapa jadi cacat kekal. Dalam fiqh ada sebut lagi. Pukul yang tidak meninggalkan kesan yang lama. Misalnya kalau guna rotan kecil kan, memang dia tak ada kesan, tidak cacat kan rotan. Misalnya pukul kaki, walaupun kita ada bekas di kulit dah, misal sebagai contoh lah, ataupun nyakut baju sekarang tu. Nak ayatnya boleh, bukan molek. Tetap tak molek pukul isteri ni. Nak ayatnya kalau siapa perlu, semua juga pukul anak. Dalam hadis ni 10 tahun tak mayar lagi. Sedangkan kita sudah proses dia lama, tapi tak lekat juga budak ni. Boleh pukul, tapi semua tu atas dasar takdib. Tetapi semua ulama kata kalau tidak pukul lagi baik. Mesti ada kaedah-kaedah, pendekatan-pendekatan lain yang tak perlu kepada pukul. Dia sebenarnya tak molek pukul. Sebab Nabi pun tak ada pukul isteri. Baik, pengajaran yang seterusnya. Kisah Nabi sebut tak boleh tanya ni, ini dalam keadaan biasa. Ini bukan berkait dengan prosedur mahkamah lah. Kalau berkait dengan mahkamah, kes perceraian, qadi ada hak. Hak tu pernah pakai hadis lain dulu. Ini dalam keadaan biasa. Ia tidak melibatkan kes mahkamah, tidak melibatkan proses perceraian. Bila nak cerai, mesti qadi tanya apa sebab. Apa sebab? Hak tu lain. Sebab tu dia sebab cerita dalam bilik yang kira-kiranya tertutup rahsia itu. Tertahan, mana terkawal, tidak tersebar maruah itu. Ini bab lain. Jadi soal jawab berlaku di depan qadi, hak tu bab lain. Dia kena cerita. Supaya jawab kita kata bab zina. Tak boleh. Zina ni kena sebut tu kan? Tak boleh, dia tu kemah. Kena rayak lah. Sebab tu kita maklum lah benda tu. Itulah beberapa perkara yang kita boleh kongsi pada pagi ini dengan dua hadis yang kita baca. Mudah-mudahan kita akan nampak lagi lah. Inilah ajaran Nabi SAW demi nak menjaga kerukunan hidup manusia itu. Jangan setakat itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini boleh memberi satu input yang baiklah kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita memahami hadis-hadis Nabi ini, kita dapat meletakkan kita ni dalam keadaan yang benar-benar mengikut sunnah Nabi SAW. Setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.